Perundangan. Terdapat 5 undang-undang tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, Kerajaan Perlis dan Kerajaan Kelantan. Pertama, penggantian pemerintah. Sultan atau raja hendaklah lelaki berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Kedua, peranan sultan atau raja. Kedudukan sultan atau raja sebagai ketua negeri atau ketua agama Islam. Ketiga, badan penasihat sultan atau raja. Kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua yang membantu sultan atau raja dalam mentadbir negara dan rakyat. Keempat, tanggungjawab sultan atau raja. Larangan kepada sultan atau raja, menteri dan jemaah menteri menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Sultan atau raja berhak memilih menteri besar. Terakhir sekali, hak rakyat dalam pentadbiran. Warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal di dalam negeri layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri mengikut Perlembagaan Persekutuan. Persuratan. Kegemilangan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis turut mewariskan hak hasil karya persuratan yang sangat bernilai dan masih kekal hingga hari ini. Karya-karya persuratan ini masih menjadi asas rujukan utama dalam kewujudan sesebuah kerajaan. Karya sejarah. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah merupakan karya Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Mencatatkan sejarah Istana Kedah dan pentadbiran di Perlis, mengisahkan pengasasan dan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja iaitu Naubat dan pengislaman pemerintah Kerajaan Kedah. Hikayat Merong Mahawangsa dihasilkan sekitar tahun 1821, mengisahkan pengasasan Kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah. Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada tahun 1911, mencatatkan secara kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah dari tahun 630 Masihi hingga tahun 1911, memaparkan perkembangan ekonomi dan pentadbiran Kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah. Syair Sultan Maulana dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang kedua, iaitu pada tahun 1804 sehingga 1845. Berkaitan kisah perang tentera Kedah dipersembahkan dalam bentuk syair. Hikayat Seri Kelantan dipercayai ditulis pada tahun 1914, mengisahkan pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wan Kembang, Puteri Seadong dan Raja Abdullah hingga tahun 1900. Detik Sejarah Kelantan ditulis oleh Sa'ad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1971, mencatatkan sejarah pengasasan Kerajaan Kedah, Kerajaan Kelantan dan peristiwa penting setiap pemerintah. Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis yang terakhir ialah kesenian. Warisan kesenian yang merupakan identiti unik setiap kerajaan masih kekal hingga hari ini. Antara aspek kesenian termasuklah seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan barang perhiasan, seni kraftangan, seni persembahan dan seni silat. Aspek pertama ialah warisan seni ukir. Warisan ini banyak diwarisi di negeri Kedah dan Kelantan. Motif haiwan banyak digunakan dalam karya
namun telah ditukar kepada motif alam sesuai dengan agama Islam. Warisan seni ukir kekal sebagai hiasan di istana, rumah dan bangunan seperti masjid. Yang kedua adalah warisan seni bina. Biasanya ia berupa binaan istana bersama hiasan ukiran yang diperbuat daripada kayu yang berkualiti. Antara keunikan rumah tradisional Melayu yang dapat dilihat ialah tebar layar berbentuk V terbalik yang dihiasi ukiran bermotif alam. Selain itu, banyak tiang yang dibina menggunakan hasil hutan tempatan dan berdaya tahan dengan perubahan cuaca. Warisan ketiga pula ialah warisan seni pertukangan dan barangan perhiasan. Pertukangan perhiasan daripada emas dan perak telah menyerlahkan kreativiti masyarakat tempatan. Sementara itu, pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat di negeri Kelantan. Untuk warisan kesenian yang keempat ialah warisan seni kraft tangan. Warisan ini berkaitan dengan kreativiti hasil kraft tangan masyarakat tempatan seperti anyaman tikar dan bakul rotan. Kelantan merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan warisan pembuatan wau dan batik. Seterusnya yang kelima iaitu warisan seni persembahan yang menjadi keunikan setiap kerajaan. Antaranya di Perlis, penglipur lara dikenali sebagai abang batik. Selain itu, Mek Mulung merupakan pita tradisional bagi negeri Kedah yang masih kekal hingga hari ini. Wayang kulit pula telah diangkat sebagai warisan kebangsaan dalam kategori warisan tidak ketara. Yang terakhir ialah warisan seni silat. Seni silat merupakan seni atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan dan mempertahankan diri. Kini, silat dijadikan sebagai persembahan istimewa dalam sesuatu majlis. Silat juga menjadi acara yang dipertandingkan pada peringkat antarabangsa. Ini kan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Ini kan adat berpatih ada 5. Curai iaitu curai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, wanita mewarisi pusaka, upacara kedim, perkahwinan. Curai keturunan sebelah ibu ada 3 contoh. Itu dianggap ibu soko, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Anggota suku ibunya dianggap sedarah kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Pelaksanaan hukuman pula ada 3. Bersifat pemulihan dengan memberikan pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan, mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan saling bermaafan atau denda yang ringan. Upacara kedim belum ada 2. Menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku. Seorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai serta dibuat pengabahan. Ini ada 4. Sesama aku tidak digalakan kerana dianggap sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Mengadakan perkahwinan di luar suku diwujudkan dengan persaudaraan antara suku. Seorang lelaki berkahwin yang menjadi anggota keluarga suku isterinya dan digelar orang semendatang. Yang terakhir ialah wanita mewarisi pusaka. Wanita akan mewarisi harta pusaka termasuk tanah dan rumah bertujuan supaya wanita tidak terabai. Pusaka diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan menantikan pemimpin. 2 contoh iaitu pemimpin dalam adat berpatih ialah ketua adat seperti ibu soko, wapak, lembaga undang-undang
yang tuan besar atau yang dipertuan besar. Dua, menyandang pesaka adat pada semua peringkat dipilih hasil mufakatan. Dua, jajahan merupakan kumpulan ketiga dan terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Suku dibentuk oleh beberapa perut yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Perut unit terkecil yang ahlinya daripada keturunan sebelah ibu. Dan satu, yang tuan besar yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan berperan sebagai ketua negeri dan menjadi lambang kesatuan dan persekutuan. Dua, undang. Undang merupakan ketua luar yang dilantik oleh lembaga. Undang yang empat ialah Undang Sungai Ujong, Jelebu, Undang Johor dan Undang Rembau. Lembaga. Peranan lembaga ada empat, iaitu memilih undang dan penghulu, menjaga keamanan dan keselamatan, menyelesaikan pertelingkahan antara suku, mengurus semua harta pusaka. Keempat, Buapak. Buapak menjadi ketua rujukan aspek yang berkaitan dengan adat dan hukum. Yang terakhir, Ibu Soko, mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan diwakilinya, terlibat secara langsung dalam pemilihan dan melantikkan buapak dalam kelompok yang diwakilinya. Secara keseluruhannya, warisan kegemilangan Kerajaan Alam Melayu menerusi Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis serta keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan kekal hingga hari ini. Jadi, kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ini merupakan tanggungjawab kita bersama-sama.